Tahukah anda siapa Raja Kasino di Malaysia? Siapakah orang pertama dan satu-satunya manusia yang diberi lesen untuk mengendalikan kasino di negara kita? Dan bagaimana proses beliau mendapatkan lesen kasino tersebut? Dan kenapa orang lain tak dapat lesen kasino tersebut? Dan apakah spesialnya beliau? Saya akan kongsikan sebuah buku yang menceritakan semua dan mendedahkan semua aspek-aspek ini daripada mulut beliau sendiri. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca. Bersama saya, hos anda, Sabri Hassan. Dalam episod kali ini, saya akan berkongsi sebuah buku yang sangat-sangat menarik. Biografi yang ditulis oleh, kita panggil, Bapa Kasino Malaysia. Satu-satunya manusia yang mewakili syarikat lah, yang telah diberi lesen untuk membuka dan mengoperasikan kasino di negara kita. Syarikat yang saya maksudkan adalah Genting Berhad dan individu yang menjadi tajuk biografi buku pada episod ini adalah Tan Sri Lim Goh Tong yang merupakan pengasas syarikat Genting Berhad. Ataupun sekarang ni Resort World. Tapi Resort World inilah yang memegang lesen untuk mengoperasikan kasino di puncak Genting. Okay, saya rasa Genting tidak perlu diperkenalkan lagi lah. Semua orang tahu. Mempunyai pelbagai branch perniagaan berasaskan hospitality dan juga perladangan. Buku ini dituliskan oleh Tan Sri Lim Goh Tong sendiri, tetapi saya rasa beliau bukan tulis lah. Saya rasa mungkin beliau bercakap, kemudian ada penulis lain yang menuliskan bagi pihak beliau. Sebabnya kenapa saya rasa saya cakap macam tu? Sebab dalam buku ini beliau mengatakan beliau tidak fasih berbahasa Inggeris. Beliau fluent dalam Hokkien, logat beliau, dialek beliau, kemudian bahasa Melayu, kemudian Cantonese dan Mandarin sikit-sikit. Jadi buku ni dikeluarkan dalam versi bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Saya rasa bahasa Cina pun ada, cuma saya tak pasti bahasa Cina tu bahasa Cina Mandarin ataupun bahasa Cina Hokkien, ataupun mungkin Mandarin lah kot kan. Biasa je buku diterbitkan. Untuk jadi macam tu, jadi saya tak, dan tambah pula dengan penceritaan beliau. Daripada penceritaan beliau ni saya dapat rumuskan dan simpulkan yang beliau merupakan seorang yang busy. Jadi saya tak rasa beliau ada spend that much time untuk menulis biografi beliau. Saya rasa mungkin biasanya cara digunakan adalah macam Lee Kuan Yew buat lah. Beliau akan narrate dan ada orang yang akan terjemahkan dari segi penulisan tu, daripada apa yang beliau kata, apa beliau sebut tu kepada bentuk biografi. Cuma nama beliau lah. Buku ni diterbitkan oleh Pelanduk Publication. Buku ni diterbitkan pada tahun 2004. Diterbitkan pada tahun 2004 oleh Pelanduk Publication. Buku-buku non-fiction macam ni saya jarang nampak Pelanduk Publication terbitkan. Tapi mungkin sebab ni adalah Lim Goh Tong, saya rasa pada zaman-zaman tu beliau merupakan adalah manusia terkaya di Malaysia. Bahkan sehingga sekarang beliau dah meninggal, dah tak ada. Waris-waris beliau tu masih lagi berada dalam ranking 10 hingga 20 manusia terkaya. Dan bukan seorang, maksudnya dulu beliau seorang jadi manusia terkaya. Sekarang lepas beliau tak ada, harta beliau dah dipusakakan kepada waris-waris beliau. Waris-waris beliau masih berada dalam ranking manusia terkaya di Malaysia. Walaupun bukan lagi manusia paling kaya, tapi masih kaya banyak lah kan. Jadi cerita-cerita beliau, saya yakin memang ramai je syarikat-syarikat penerbitan yang berebut-rebut nak menerbitkan autobiografi beliau ni. Jadi Pelanduk Publication mendapat job tu lah. Buku ni sangat menarik. Pertamanya, dari segi ketebalan buku ni, dia macam tebal, tapi sebenarnya dia dalam 204 muka surat saja. Tak tebal sangat. Okay. Dan yang bagusnya, kualiti cetakan kertas dia tinggi. Dia bukan je kertas paperback biasa. Kertas tu sendiri tebal, menjadikan buku tu nampak tebal walaupun cuma 200 muka surat. Yang bagusnya lagi, gambar-gambar pun semuanya color. Kalau gambar lama yang macam black and white tu, gambar black and white lah. Tapi dia punya konsep adalah cetakan berwarna. Seterusnya, buku ni menceritakan daripada awal hidup Tan Sri Lim Goh Tong sehinggalah detik pada tahun 2004. Detik persaraan beliau lah. Jadi dia tak cover 2004 dan ke atas. Beliau bercerita daripada asal usul keluarga,
macam mana beliau bermula sebelum beliau menubuhkan Genting tu. Sebelum beliau berjaya dengan Genting, beliau sebenarnya merupakan seorang kontraktor, pembekal machineries untuk construction industry. Kemudian beliau terlibat dalam perlombongan. Kemudian dalam beliau jadi main con. Kemudian Genting. Kemudian macam mana dalam hospitality industry. Kemudian beliau juga bercerita macam mana beliau sort of lah memilih waris. Sebab yang dinominatkan menggantikan beliau adalah anak lelaki kedua beliau. Apakah kriteria yang menyebabkan beliau memilih anak lelaki kedua beliau? Itu saya akan kongsikan juga. Buku ni berharga RM28. Seterusnya, saya amat cadangkan anda membaca buku ini kalau anda adalah seorang usahawan. Actually, ahli politik pun anda boleh baca juga. Sebab ada aspek-aspek yang bagus juga yang dikongsikan oleh Tan Sri Gotong dalam buku ni untuk ahli politik ataupun untuk orang yang menguruskan negara. Terusnya, mari kita go right into the content. Daripada buku ni saya tak macam autobiografi yang lain, saya tak berapa suka sangat cerita time kecil-kecil tu kan. Saya suka terus the meat of the story. Okay, the meat of the story confirm lah cerita kisah Genting. Tapi sebelum kisah Genting, saya nak cerita dulu macam mana impression saya terhadap Tan Sri Gotong. Impression saya berdasarkan buku ni, Tan Sri Gotong ni adalah seorang yang rajin, tapi seorang yang very astute. Maksudnya, dia seorang yang tajam pemikirannya dan memang seorang ahli perniagaan yang bukan tegas, tapi ahli perniagaan yang sharp, yang deal making lah, ala-ala Donald Trump macam tu. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Beliau okey lah, seorang kaya biasa, tycoon biasa kalau yang berjaya supply machinery semua. Saya rasa the big break beliau adalah bila beliau join perlombongan. Cara beliau join industri perlombongan tu adalah bila beliau pergi ke satu company ni untuk collect hutang. Okay, company tu berhutang dengan beliau. Jadi, businessman dekat company tu cakap berterang-terang yang beliau tak ada duit nak bayar Lim Gotong, tapi dia invite Tan Sri Lim Gotong untuk join dia sebagai share partner lah. Kebetulan pula ada share partner dia yang dah tak sehaluan dengan yang tadi tu dan dia nak keluar. Jadi Lim Gotong boleh ambil tempat orang yang nak keluar tu kan. Orang yang nak keluar tu minta 100,000 dan juga 10% royalty. Tapi selepas nego dengan Lim Gotong, mereka semua agree untuk bayar pada orang tu, dia keluar bayar dia 65,000 dan juga royalty 5%. Mereka dah berjanji 65,000. Lim Gotong pun bayar 5,000 sebagai deposit. Kemudian balance dia akan bayar kemudian lah. Tapi lepas Lim Gotong balik, beliau baca balik kontrak itu, beliau mendapati bahawa memang telah dia agree harga tu 65,000 dan dia dah bayar 5,000. Tapi tak ada dalam perjanjian tu cakap bila dia kena bayar lagi baki 60,000. Jadi beliau membuat keputusan untuk membayar baki 60,000 tu setelah mendapat pembeli dari Jepun untuk bijih daripada lombong tersebut. Jadi dekat situ nampak bahawa beliau kalau bayar tak ada, tak apalah, kira burn lah 5,000 tu. Tak payah proceed. Jadi dia ada that mentality yang macam tu tau. Yang walaupun dia dah sign 65,000 tapi dia masih willing untuk burn 5,000. Memang betul burn deposit kalau nak cancel pembelian. Tapi beliau masih okay, kita try dulu tengok. Kalau tak ada orang beli, kalau bisnes ni macam tak boleh jalan, aku cancel lah decision nak beli tu. Ada that thinking. Jadi bermaksud cara dia berfikir ni memang businessman yang padu lah. Yang bukan semua orang boleh ada that strength. Bukan semua orang ada that drive lah kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, beliau menceritakan mengenai projek yang beliau buat concurrently dengan Genting. Tapi boleh cakap projek ni beliau dapat dahululah. Projek pengairan Kemubu. Boleh dikatakan juga, saya rasa pertamanya beliau merupakan seorang yang lelaki. Ya betul, ramai businessman jadi kaya, tapi nak jadi businessman paling kaya di Malaysia ni, saya rasa perlu ada element of luck juga satu, dan juga the right connection jugalah. Dan saya rasa beliau memang ada kedua-duanya lah. Luck, saya kata kenapa luck. Projek pengairan Kemubu tu boleh, mengikut kata-kata beliau sendiri, boleh memufliskan syarikat beliau. Sebab cash flow memang tercekik. Cuma dengan bantuan oleh kenalan beliau di Bangkok Bank yang memberi syarikat beliau overdraft, beliau mampu untuk uruskan cash flow. Sebab dalam rancangan pengairan Kemubu tu, pertamanya projek tu delay pada permulaannya. Pertama delay. Kedua, beliau macam salah kod harga. Tapi lepas beliau kira balik, beliau cakap,
Okey, harga yang betul. Tapi harganya waktu tu 10 juta lebih murah daripada kompetitor, daripada bidder lain. Jadi beliau pun mula-mula betul tak aku buat ni. Orang lain semua, kompetitor beliau lain semua mengatakan yang beliau ni memang dah tersalah langkah lah. Projek Kemubu tu memang akan buat beliau bankrupt lah. Tapi itu tidak terjadi. Dan seterusnya saya katakan, dalam pengurusan syarikat tersebut, beliau sendiri tulis beliau lah project manager, beliau lah engineer, beliau lah kuli, beliau lah buruh. Adalah buruh-buruh lain, tapi maksudnya beliau seorang yang hands on dalam menguruskan syarikat. Kalau pada zaman dulu, zaman ni 70-an, saya rasa okey, boleh benda tu. Ada advantage-nya. Pengurusan lebih cepat, lebih pantas. Tapi bila buat benda-benda macam tu, bila beliau lah segala-galanya, sebenarnya dia nampak macam company tu dia agak tak berapa bersedia untuk deliver projek-projek besar. Sebab dia semua bottleneck kepada seorang. Memang lagi senang buat keputusan, lagi pantas, tapi bottleneck tu pun tak dapat dihiraukan juga. Something happen to that one guy, the whole project will collapse. Jadi kalau value project yang besar dibuat macam tu, dia macam tak sesuai. Jadi zaman dulu boleh, tapi kalau zaman sekarang, kalau ada orang cuba buat macam ni, dan kalau mereka dapat klien yang demanding, klien yang betul-betul keep track on deliverable, boleh sakit. Sebab beliau sendiri mengakui, dia boleh cakap waktu tu, dia cakap pada satu hari tu beliau mendapat dalam 29 surat warning lewat. Kalau benda tu terjadi sekarang, pada zaman-zaman sekarang ni, dia memang kecoh lah. Itu berkenaan dengan macam mana beliau kumpul modal, kemudian dia punya background business. Sekarang pasal Genting pula. Genting, gunung, sebenarnya kita panggil Genting. Sebenarnya Genting tu adalah, baru saya tahu, tempat tu nama Genting Sempah. Saya selama ni ingat Genting Sempah tu kat kaki dia, Genting tu kat atas dia. Tapi tak, sebenarnya tempat tu adalah Genting Sempah. Dan gunung yang Genting berada itu adalah Gunung Ulu Kali. Tetapi sebab beliau kata dua perkataan Genting Sempah tu macam susah nak, tak komersial sangat. Jadi beliau pilih perkataan pertama je, Genting. Jadi sebab itulah nama Genting lekat. Tapi nama tempat tu still Genting Sempah. Genting Sempah ni berada di sempadan di antara Pahang dan juga Selangor. Kelulusan daripada Kerajaan Negeri Pahang memang cepat beliau dapat. Sebab beliau dah go to Kerajaan Persekutuan dahulu. Beliau dia beritahu yang Kerajaan Persekutuan ada plan untuk develop Gunung Ulu Kali ni. Jadi bila beliau dengan sokongan Kerajaan Persekutuan, Tunku Abdul Rahman pada ketika itu, Kerajaan Pahang lulus, tak ada masalah. Tapi Kerajaan Selangor problem sikit. Kerajaan Selangor melalui Menteri Besarnya Datuk Harun Idris ketika itu tidak bersetuju. Datuk Harun Idris cuma menawarkan untuk bagi leasehold 99 tahun. Sedangkan tadi kat Pahang dah dapat freehold. Tapi Lim Gotong cakap tak bolehlah leasehold sebab nak balik modal untuk pembinaan Genting ni lama. Nak bina jalan pun dah bertahun-tahun. Kemudian kalau nak bina itu jalan, belum lagi infrastruktur elektrik, bangunan, air. Jadi benda tu lama nak balik modal. Kalau 99 tahun nanti dia kena pulang balik kepada kerajaan negeri selepas 99 tahun kan. Jadi lepas dia pujuk, dia buat presentation business case dia dengan Datuk Harun. Datuk Harun bersetuju untuk bagi approval untuk freehold juga. Jadi dapatlah beliau tanah yang beliau dapat sekarang. Okey, mengikut dalam pada buku ini juga, lesen kasino tu dia berikan kepada syarikat Genting, bukan beliau yang mohon mula-mula. Ketika Tunku Abdul Rahman dijemput untuk merasmikan tak batu asas pembinaan hotel. Mula-mula dia nak buat hotel tu dalam 38 bilik je. Tunku Abdul Rahman dia happy tengok ada progress dan syarikat swasta berjaya membangunkan pusat peranginan Genting ni. Beliau cakap kerajaan sedia consider kalau ada permohonan favorably untuk approve satu lesen perjudian kasino. Kalau ada orang apply, kalau Genting apply. Dan bila beliau dengar, beliau pun buat proposal dan apply lesen tersebut. Itu sebelum 13 Mei 1969. Beliau sendiri menyebut, beliau bersyukur beliau apply lesen kasino tersebut awal. Saya rasa beberapa bulan sebelum kejadian 13 Mei. Sebab beliau tahu kalau beliau apply selepas 13 Mei, confirm tak dapat. Tapi sebab beliau apply awal dan dalam tempoh, dia cakap dalam sekejap saja tempoh permohonan dia hantar application dan juga kabinet luluskan tu tak lama pun. Waktu tu beliau cuba nak dapatkan kepakaran daripada Macau dan Tycoon Casino Macau terkejut
beliau mampu berjaya mendapatkan lesen kasino tu dengan cepat. Memang orang ni memang power lah dia cakap kan. Tapi tak berjaya bekerjasama dengan orang daripada Macau. Beliau bekerjasama dengan kasino mogul daripada Korea Selatan. Tapi itu pun tak lama, selama 9 bulan. Lepas tu beliau operate sendiri. Very interesting. Saya juga nak, bukanlah tak nak tahu pun, tapi very interesting. Kenapa 9 bulan sahaja JV tersebut? Sebab selepas tu Genting buat sendiri. Genting uruskan sendiri. Tidak lagi ber-JV. Apa yang saya dapat telah lah, mungkin disebabkan oleh macam secerita tadi, background Tan Sri sendiri. Tan Sri seorang yang hands on, seorang yang power, dia very astute businessman. Jadi saya rasa mungkin bila dah run, dia rasa kalau benda boleh buat sendiri, buat apa nak ber-JV kan. Okay? Jadi itulah cerita mengenai, sedikit sebanyak mengenai bagaimana permulaan Genting. Saya amat cadangkan kalau anda nak cerita yang komprehensif, cerita yang detail, semua sekali dapatkan buku ini. Saya rasa buku ini boleh didapati di tengok di Carousel. Buku ini mungkin dah agak lama, tapi dekat sini dicetak 3 kali. So banyak juga dia punya edaran. Ada bahasa Inggeris, My Story, dan juga ada versi bahasa Malaysia. Dicetak pada tahun 2004, 2006 dan 2008. Jadi saya rasa banyak supply buku-buku second hand, dapatkan untuk anda baca lagi buku ni supaya anda boleh dapatlah pengajaran-pengajaran yang anda boleh dapat daripada cerita, daripada bekas ataupun manusia terkaya di Malaysia. Baiklah, sehingga jumpa lagi. Kalau anda ada sebarang komen, jangan lupa tinggalkan di dalam komen di bawah. Anda ada sebarang buku yang anda nak recommend kepada saya untuk review, tulis juga di ruang komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.